Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT, saudara penonton, kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan ruang dan juga peluang untuk terus berada di atas muka bumi milik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita masih lagi diberikan anugerah kesihatan tubuh badan yang baik, dan yang paling berharga bernilai, kita diberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. Saudara penonton, tanpa buang masa, kita nak bincangkan satu topik yang cukup menarik. Kerana kita sedia maklum pada tanggal 16 Mei semalam 16 Mei 2012 kita mengadakan sambutan Hari Guru seluruh Malaysia. Jadi pada malam ini Pentas Forum Perdana Ehwal Islam ingin menzahirkan, ingin mengucapkan penghargaan kepada seluruh pendidik, seluruh guru-guru di tanah air kita di atas sumbangan sebagai pendidik. Inilah yang akan kita kupas pada malam ini bersama dengan dua orang ahli panel yang cukup tersohor, yang cukup hebat, yang cukup terkenal, yang cukup popular, tak lain tak bukan. Di sebelah kiri saya yang berhormat Datuk Dr. Masyitah binti Haji Ibrahim, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru Datuk. Terima kasih banyak-banyak pada semua guru-guru kita yang berada di Malaysia ni. Nak tanya Datuk ni, dulu masa sekolah kan, Datuk bagi hadiah apa kat guru Datuk? Ingat lagi tak? Zaman tu memanglah tak banyak sangat, ekonomi tak kuat, tapi selalunya bagi kotak tisu lah. Kotak tisu je? Kotak tisu lah. Nangis banyak lah guru tu. Baik, terima kasih. Itu tadi yang berhormat Datuk Dr. Masyitah Haji Ibrahim. Baik, dan dipasangkan pada malam ini gandingannya, memang kalau berdua-dua ni digandingkan, saya tak tahulah huru-hara pentas ni dibuatnya. Ya, tak lain tak bukan di sebelah hujung sana yang berbahagia Datuk Dr. Fadilah Khamsah. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Ya, orang Jawa baik Datuk Waras. Sentiasa waras Waras. Baik, alhamdulillah. Nak tanya Datuk juga ni Datuk. Masa Datuk sekolah dulu kan, cikgu siapa yang Datuk paling ingat? Ramai. Cikgu Ahmad ada, dan seorang guru yang sangat ada kesan penting pada saya, namanya Cikgu Muhammad Fadilah. Itu cikgu disiplin ke cikgu apa tu? Cikgu sandaran. Nama sama betul ke ni? Nama dengan saya. Sebenarnya kita nak membuka dalam keadaan yang santai, yang ceria saudara penonton. Jadi pada malam ni kita akan bicarakan satu tajuk yang cukup penting. Tajuknya berbunyi begini saudara penonton. Halalkan ilmu cikgu. Halalkan ilmu cikgu. Halalkan ilmu cikgu. Inilah yang akan kita bincangkan. Bukan sahaja kita nak cari halal pada makan, pada minum, tetapi ilmu juga kita nakkan yang halal daripada guru kita. Baik, tanpa membuang masa, sempena dengan sambutan Hari Guru ini, saya nak memulakan dengan yang berhormat Datuk. Tema Datuk tema sambutan Hari Guru tahun 2012 ialah Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara. Jadi Datuk, supaya mukadimah, sebenarnya apa yang harus difahami oleh guru-guru untuk diterjemahkan dalam pendidikan mereka? Datuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Terima kasih yang berbahagia pengurusi dan juga panelis gandingan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita bercakap tentang transformasi, kita sedia maklum bahawa keadaan berubah, zaman pun berubah, dan perlu kita menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Kalau kerajaan telah mengadakan perubahan daripada beberapa aspek yang lain, dari segi economic transformation, government transformation, maka pendidikan juga tidak ketinggalan untuk diadakan transformasi. Transformasi ini kita melihat dari segi apa saja bidang kerja atau tugas yang kita lakukan, perlu ada perubahan, tidak boleh berada di takuk yang sama. Kalau tidak, dia akan mendatangkan kebosanan. Maka pada guru juga bukan sekadar seperti dahulu kala mengajar, masuk ke kelas, menghadap kepada papan putih, tulis di papan putih, hari ini cikgu main bola, hari-hari cikgu main bola, lepas tu guru boleh tidur dan rileks sahaja. Keadaan telah berubah. Dulu dan kini memerlukan kepada satu penyesuaian. Kita perlu tengok bagaimana profession guru dulu dan juga sekarang. Kalau dulu guru mungkin sekadar memerlukan kepada seorang yang ada kecemerlangan akademiknya, kerana profesionnya hanyalah setakat untuk menyampaikan ilmu ataupun mengajar. Tetapi hari ini
Guru mengalami transformasi, guru perlu ada inovasi. Kerana dia bukan setakat mengajar, tetapi juga dia adalah seorang pendidik. Pendidik yang mana dia perlu menampilkan nilai-nilai kepimpinan dirinya. Sama juga dia perlu juga menjadi seorang guru pencetus semangat. Kalau dulu kita tengok Cikgu Murni aja kan pengurusi. Ni pencetus semangat kepada pelajar-pelajar. Ya, seperti mana kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maknanya sedikit yang guru ajar, banyak lagi yang murid akan buat. Jadi guru kena kreatif. Kalau dulu guru hanya setakat mengajar, sekarang guru juga perlu ada sedikit maklumat tentang bagaimana nak mendisiplinkan pelajar-pelajar yang bermasalah. Kemahiran-kemahiran sampingan seperti kemahiran kaunseling, psikologi, komunikasi, bahkan perlu menjadi pentadbir, ya, untuk menjadi administrator. Perlu juga tahu bagaimana nak menggunakan alat-alat ataupun teknologi yang canggih dan moden untuk disesuaikan dengan zaman sekarang. Perlu juga kepada co-curriculum, perlu juga untuk menjadi masyarakat dan warga negara yang baik. Kalau dulu murid masuk mungkin lanjut umur, tapi sekarang budak-budak dah pergi prasekolah, dah pandai, dah masuk tu sudah ada sedikit maklumat, dan guru perlu menganjak kepada sesuatu yang merubah kepada keadaan. Jadi kita tengok dulu kalau kita rasakan bahawa guru hanya setakat mengajar, hari ini guru perlu mencipta satu suasana yang kondusif kepada pelajar untuk belajar. Ya, kalau kita tengok, kalau boleh kita naklah paduan, kita tak nak guru tu datang sekadar untuk teori, kemudian setelah teori guru juga mengajar budak untuk menghafal, kemudian masuk ke dalam periksa. Sekarang kena ada perubahan. Kalau guru yang mengajar tu adalah subjek, misalnya kita kata subjek sejarah, ia bukan sekadar untuk mengajar tarikh-tarikh, tetapi perlu mengajar bagaimana pelajar nak mengambil iktibar daripada tarikh-tarikh tersebut. Bagaimana peristiwa-peristiwa lalu nak dikaitkan dengan hal ehwal semasa, dan apa perkara yang perlu diambil oleh pelajar. Ini yang kita kata kena ada inovasi. Kalau pelajar itu juga pelajar matematik, maka guru juga kena kreatif, kena ada inovasi. Matematik bukan setakat untuk menghafal formular, tetapi juga perlu kepada perhitungan selepas itu, bagaimana perhitungan hidup dan sebagainya. Kalau mengajar kepada geografi, bukan setakat peta di atas dunia sahaja, tetapi mengajarkan juga bagaimana berkait rapatnya dunia ini dengan dunia kita. Kalau ada burung yang bersin di negeri China, maka yang sesemanya orang di Malaysia. Jadi perlu faham tentang keadaan-keadaan ini. Dan kalau mengajarkan sains, begitu juga mengajarkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Datuk. Saya tertarik bila Datuk tadi kata zaman dulu ada sekolah untuk orang tua-tua, Datuk ya. Ya. Datuk pernah mengajar kat sekolah tu ke? Belum. Belum lagi ya. Itu saya yang melihat apa yang dipaparkan ya. Itu yang belajar jim mata buta, jim toncit semua ya. Itulah tu yang ejanya tak betul tu pengurusi. Baik, terima kasih Datuk. Tadi saudara penonton, pembukaan yang cukup jelas bagaimanakah tema sambutan Hari Guru 2012 ini memerlukan guru yang melakukan transformasi dalam diri kepada pelajar-pelajarnya. Saya ingin mengambil sebelum pergi pada Datuk Fadilah Kamsah ya, data ini yang saya dapat data sehingga 30 Jun 2010 ya, bahawa bilangan guru-guru di Malaysia berjumlah 405,716 orang. Ini data sehingga 30 Jun 2010. Kita percaya akan bertambah, dah tentu bertambah. Jadi Datuk, sebenarnya jumlah ramai guru ni, mestilah ramai peminatnya. Jadi kita nak melihat bagaimana mulianya tugas guru ni Datuk dipandang tinggi, dipandang baik. Bagaimana Datuk melihat perkara ni? Terima kasih saudara Rizal. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Now, sebenarnya kita kena banyak ucap terima kasih dan tahniah kepada semua guru. Terima kasih cikgu ya. Tanpa guru entah kita apa jadinya. Guru bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya bermula dari didikan guru. Kalaulah tak ada guru kalau tak ada guru, Rizal entah jadi apa, Muhammad Fadilah entah jadi apa, Mas Cita binti Ibrahim entah jadi apa. Kita tak tahu ya, tak tahu kita. Ya, mungkin tak semacam ini, mungkin lebih hebat. Ya. Dan bila Datuk sebut tadi tu ya, ahli panel menyebut tentang kalau guru kencing berdiri, terbayang saya guru lelaki, guru perempuan, saya tak pasti ya. Tapi anak murid akan kencing berlari. Tu mulianya seorang guru, maka dinukilkan oleh Allah ya, beri kita satu pandangan dalam, katalah contoh banyak tempat ni, contohnya dalam surah
surah Mujadalah, ya. Mafhum ayat kalau boleh kita ambil secara ringkasnya, sesungguhnya Allah meningkatkan derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi pengetahuan ataupun ilmu agama, ya, beberapa darjat berbanding orang-orang biasa. Itu firman Allah. Dan Nabi pula mengukuhkan, ya, sabda Rasulullah SAW ini sebenarnya sangat cantik, ya, bagaimana Nabi menukilkan perimulianya seorang guru, dan sebenarnya tersirat di situ tugas seorang guru. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah tidak mengutus aku untuk menyukarkan dan tidak boleh sebagai pencari kesilapan atau keaiban. Tapi orang sekarang, ya Allah, suka cari silap orang, suka cari aib orang, ya. Dan sebaliknya kata Nabi, Allah mengutus daku sebagai guru yang memudahkan. Wow, sangat hebat, ya. Rasulullah guru yang terunggul, Rasul guru yang paling hebat, ya, mendidik orang yang dalam keadaan yang jahilah sampai jadi orang taat. Itu sebabnya para ulama sering menggariskan betapa mulianya guru dengan martabat atau musabaqat yang berbeza-beza, ya, daripada mudaris sekadar seorang guru yang mengajar, naik ke tahap muallim, ya, lepas tu mursyid, ya, dan yang paling penting guru juga naik ke martabat murabbi. Itu mulianya, hebatnya, ya, guru itu iaitu guru yang mendidik, yang memelihara, mengasuh, mentarbiah agar anak-anak, ya, anak-anak kita daripada anak kecil sampailah anak remaja, anak purba ini menjadi orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang berilmu, orang yang bertakwa. Jadi tak dapat tidak nampak di situ betapa mulianya tugas seorang guru. Datuk telah sebut tadi, ya, Datuk Masyad sebut beberapa peranan seorang guru. Saya nak tambah lagi betapa mulia seorang guru. Di samping mendidik, mengajar, ya, guru juga sebenarnya, ya, dia pembimbing, dia pengkaunsel, dia pendorong, dia tukang sorak, ya, dia juga penasihat. Bukan sekadar guru kaunseling yang beri nasihat. Semua guru sejarahnya, guru pendidikan jasmaninya, ya, semua guru yang anak murid hormati wajib dan perlu memberi nasihat pada anak muridnya dari masa ke masa. Dan guru juga, ni dia yang kadang-kadang tidak disebut, guru adalah pendoa yang amat mustajab, ya. Guru juga perlu mengkritik, guru juga kena mendengar, guru juga kena jadi penghibur. Ada juga guru, biasanya perempuan lah, guru juga kadang jadi perajuk. Dia masuk ke bilik guru, dia merajuk. Kadang-kadang ketua kelas, ketua darjah kena panggil cikgu, janganlah rajuk cikgu. Dia tahu cikgu hari tu hari yang, ya, bendera Jepun naik. Contohlah, contoh. Cikgu besar marah kita pula, ya. So guru adalah satu kerja yang amat mulia, tetapi kalau kita tak jalankan tugas dengan betul, itu satu jenayah yang sangat hebat. Saya selalu sebut di mana-mana, saya kena ulang malam ni, jangan marah. Kalau seorang pakar bedah buat silap, mungkin seorang pesakit mati. Tapi kalau seorang guru buat silap, ribuan pelajar sengsara, anak-anaknya sengsara, cucu cicitnya sengsara, saya tak tahu berapa generasi akan sengsara. Sebenarnya kena ada transformasi. Kalau guru buat silap, saya sebagai guru buat silap, ya, anak murid saya yakin dan ikut apa kesilapan saya, anaknya, cucunya, cicitnya, ya Allah, ya. So guru-guru, please lah, saya juga lihat dia sebagai guru. Sebenarnya semua mak bapak guru, semua guru-guru mungkin jadi mak bapak, ya. Semua abang kakak guru, ya. Semua pemimpin adalah guru, ya. Semua orang sebenarnya guru, dan kita kena kata untuk menjaga diri agar kita jadi guru yang dimuliakan oleh manusia dan dimuliakan Allah. Wallahu a'lam. Itu tadi bual bicara kita. Siapakah kita tanpa guru? Hebat mana pun seseorang itu, segala-galanya bermula daripada guru. Seorang peguam yang menang bicara, seorang raja yang menaiki tahta, seorang pemimpin yang berkuasa, panel forum perdana yang bijak bicara, sejarahnya bermula dengan seorang guru yang mengajar tulis dan baca sehingga kita berjaya menjadi insan berguna kepada agama, bangsa dan negara. Kita rehat seketika, jumpa selepas ini.